Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hai Puan Elza. Okay, so malam ni saya nak share teknik sikit. Selalunya saya share berkenaan perkembangan normal kan. So malam ni saya nak share berkenaan teknik. Which is teknik yang saya nak share malam ni adalah salah satu teknik yang sangat powerful untuk anda guna, especially bagi bila kita nak tambah vocab anak menjadi lebih banyak. Kan? Salam. Sampai ke malam kan? Tak apalah, asalkan ilmu yang saya bagi bermanfaat dan okey. So tak sia-sialah kalau saya live sampai malam pun kan. Seronok tengok kalau ada yang dah improve kan, anak dah bercakap. Saya seronok tengok. And kan baru ni kalau tengok masih lagi ramai yang struggle, betul tak? Masih lagi saya tengok ramai yang struggle. Even nak dapatkan first word pun ramai lagi yang masih struggle. Kan? Jadi jadi takkanlah kita nak duduk berdiam diri kan, sebab ramai lagi yang struggle kat luar sana. Ramai lagi parents yang memerlukan untuk dibantu, betul tak? Alright, so malam ni apakah 3 teknik yang saya nak share dengan anda malam ni? Sebab 3 teknik ini adalah teknik yang sangat-sangat anda kena guna dengan sangat banyak. Kena guna dengan sangat banyak because dia melibatkan everyday life, dia melibatkan aktiviti setiap hari dan juga dia melibatkan benda yang paling dekat sekali dengan anak. Okay. Rindu dengan suara. Saya selalu je ada. Puan yang tak ada. Okay. Alright. Okay. So apakah 3 teknik tersebut? Of course nama teknik tu adalah teknik translate. Okay. Kita translate. Tapi apakah perkara yang kita nak translate ni? Sebab especially untuk anak-anak yang lambat bercakap, okay, especially anak-anak yang lambat bercakap ni, sometimes diorang lebih banyak berkomunikasi dengan kita menggunakan action, betul tak? Menggunakan tingkah laku. Dia tak pandai nak pakai verbal, so dia menggunakan method lain. Method lain yang kadang-kadang kita pun tak faham. Yang kadang-kadang susah untuk disampaikan kalau message tu terlalu susah. Message tu sebab anak ni manusia. Kena ingat anak adalah seorang manusia. Kan? So bila manusia, dia ada message yang nak disampaikan pada kita. Okay. Dia ada message yang nak disampaikan pada kita. So kalau kata bila anak ni ada message yang nak disampaikan sebagai seorang manusia, kita selalu menghantar message dekat orang lain. Dan kita rasa seronok bila orang tu faham, betul kan? Bila orang faham, kita message yang kita nak sampaikan, apa yang kita cuba nak sampaikan pada orang, dan kita akan rasa best. Kita akan rasa seronok. Okay, so sama juga sebenarnya dengan anak-anak kita ni. Bila dia cuba nak menyampaikan message kepada kita, dan bila kita pun tak faham message yang dia nak sampaikan. Contoh dia nak something. Kan dia nak something tapi dia tak reti nak bagi tahu macam mana. Because mungkin dia tak pandai bercakap lagi. Dia pun tak pandai nak pakai action macam mana nak buat action nak bagi mak faham ni. Kan. Ataupun ada setengah tu dah tak tahu nak buat action. Dia menangis. Dia mengamuk. Dia bergolek-golek sebab dia tak tahu nak sampaikan macam mana. So teknik translate ni untuk kita bantu anak, especially untuk kita ajar vocab-vocab yang selalu untuk memenuhi apa message yang dia nak sampaikan dekat kita. Because anak kita ni of course everyday dia akan ada benda yang cuba nak menyampaikan dekat kita. Message tu maksud dia nak something, dia nak bagi tahu something, dia tak nak something ke, dia tak suka something ke, dia rasa macam ni, dia rasa macam tu, itu adalah message. Itu adalah message yang anak biasanya sampaikan dekat kita, tapi sometimes dia tak tahu nak sampaikan macam mana. Sebab dia tak ada perkataan yang dia nak cakap tu, dia pun tak tahu nak cakap apa. Even kalau nak buat action pun tak tahu nak buat action macam mana. Okay. So bila macam tu sangat penting untuk kita ajar vocab ataupun perkataan ataupun ayat yang berkaitan dengan message yang dia cuba nak sampaikan tu.
So malam ni saya nak share berkenaan macam mana kita nak translate message yang anak cuba nak sampaikan tu kepada bentuk verbal. Yang non-verbal tadi ni bukan verbal tadi mengamuk, menangis, tunjuk, guna gesture macam-macam yang cara non-verbal tadi ni kepada cara yang verbal. Kita nak tukar. Tapi of course dia ada proses je lah. Tapi bila kita nak melalui proses tu, kena buat teknik yang saya nak ajarkan malam ni. Alright, faham tak tu? Mukadimah je. Baru mukadimah. Baru start lagi. Belum sampai masuk 3 teknik lagi ni. Okay. So apakah 3 teknik? So yang ni especially bagi anak-anak yang vocab dia sikit. Vocab dia sikit. Okay, masih lagi tak boleh nak bercerita panjang. So anda kena banyak gunakan this teknik. Tapi kalau yang dah boleh bercerita panjang semua tu, yang tu mungkin tak payahlah nak pakai teknik ni dah. Kan dia punya level of bahasa dia tu pun dah tinggi. Kan sebab bagi yang mungkin anak dah bercakap kan, sometimes perasaan kita tu mungkin kita dah lega sikit, betul tak? Kita dah lega sikit bila anak dah start bercakap. Walaupun lambat tapi kita dah lega, dah boleh bercakap, rasa lega sikit. Tapi macam mana untuk yang tak bercakap lagi? Kalau anak yang belum bercakap lagi kan, even kalau bercakap pun sikit sangat perkataan dia. Dia berketul je perkataan. Yang ni perasaan dia lain sikit. Betul tak? Perasaan dia tu mesti macam lebih struggle. Kan? That's why sebenarnya kenapa saya fokus kepada anak yang belum bercakap ataupun bercakap sikit. Saya tak fokus sangat kepada yang level-level bercerita tu. Kan sebab yang itu of course boleh, anda boleh belajar, cuma saya kurang fokus dekat situ. Sebab yang itu perasaan dia tak sama dengan orang yang anak tak bercakap lagi ni. Perasaan dia tak sama. Kan rasa dia lain. Jadi saya banyak fokus kepada yang belum bercakap. That's why kalau anda tengok saya mengajar, selalu saya mengajar level yang untuk yang level-level baru nak start. Kan anak-anak baru nak start. Parents pun baru nak start masa tu, walaupun tak kisah umur dia berapa. Dan umur 4 tahun, 5 tahun masih lagi tak bercakap, vocab sikit. Still juga menjadi fokus saya lah. Kan, that's why kalau membaca semua tu, tu saya tak ajar. Okay, kalau yang membaca, menulis tu saya tak ajar lah. Kalau tanya saya boleh jawab lah, tapi saya tak mengajar untuk that area. Yang itu boleh, sebab dah boleh bercakap semua tu boleh hantar dekat teacher dekat sekolah untuk ajar kan. Tapi kalau yang level yang baru nak start ni, macam mana nak dapatkan first word, macam mana nak tambah vocab jadi lebih banyak, macam mana nak jadikan ayat, yang ni tak ramai orang nak ajar. Alright. Okay. So tak apa. So malam ni 3 teknik ini, kan 3 teknik yang untuk kita really tambah vocab anak secara, sebab kenapa saya kata teknik ni berkesan, sebab kita fokus kepada message yang anak tu sangat penting untuk anak tu sampaikan kepada kita. The vocab tu adalah sangat-sangat penting untuk anak ada, yang membuatkan dia boleh sampaikan message pada kita dan membuatkan dia lebih happy. Anak tu lebih happy, of course kita lebih happy. So apakah 3 translate? Okay, 3 teknik translate yang kita boleh guna ni. Alright, saya bercerita tadi yang first kali anak kita menghantar mesej dalam pelbagai cara, betul tak? Ada yang pakai gesture dan perbuatan. Okay, ada yang pakai bunyi. Ada yang pakai perkataan. Tapi kadang kita tak faham. Ada yang pakai bahasa alien. Tapi dia nak sampaikan something, tapi dia guna bahasa alien. Okay, mana satu anak anda selalu guna? Ada tak kat sini anak kita sampaikan mesej dengan pakai gesture? Cuba komen kat situ. Gesture ni maksudnya tunjuk, tarik tangan, apa lagi? Buat action ke, tak nak geleng kepala, ataupun pusing kot lain kan. Tu gesture lah tu. Tapi dia tak cakap, tapi dia pakai gesture. Okay. Maksudnya kita tahu dia nak something, kita tahu dia cuba nak sampaikan something, tapi dia pakai perbuatan. Itu satu. Okay, yang kita akan guna teknik translate ni. Yang kedua adalah anak yang guna bunyi. Dia kadang dia pakai gesture plus bunyi. Kan? Dia pakai bunyi. Dia pakai bunyi. Ada bunyi macam-macam bunyi ada. Kata bunyi yang kita tak faham pun. Yang ketiga dia pakai bahasa alien. Dia pakai bahasa alien. Bahasa alien ni saya ramai juga ni. So this teknik sangat-sangat bagus untuk anda guna dengan anak yang pakai bahasa alien ni. Atau even yang tak bercakap pakai gesture tadi pun boleh. Kan.
Kan godang-godang dia punya bahasa alien tu, tunjuk sana, tunjuk sini, nak ceritakan something. Tapi kita tak faham. Bila kita tak faham, anak tu frust. Bila kita tak faham, anak tu frust. Bila anak frust, dia nangis, kita pun frust sekali. Apa benda lah, hai apa benda lah kan. Tu isu dia. So sekarang ni, itu adalah proses kena ingat. So this is proses yang anda kena lalu, anda kena buat teknik yang saya nak ajarkan hari ni banyak. Sangat banyak. Because this is very important untuk anak tu dapat vocab. So macam mana, apakah masuk teknik translate? Baru nak masuk ni. Okay. Dah tengok, dah identify tadi kan. So apa yang kita nak buat? Teknik translate ni macam mana? Teknik translate ni bermaksud, teknik translate ni bermaksud kita menukar, kita nak tukar dia punya gesture dan dia punya perbuatan tadi ni, perbuatan ataupun gesture, dia punya bunyi ataupun dia punya bahasa alien ni kepada perkataan bermakna. Kita translate kepada perkataan bermakna yang berkaitan dengan apa yang dia tengah buat tu, yang sesuai dengan dia punya keadaan situasi tu. Okay. Bercermin mata. Itulah banyak sangat tengok skrin. Sampai saya kena pakai spek sebab saya terlalu banyak tengok skrin. Yelah, kalau saya mengajar berapa jam saya kena tengok skrin, betul tak? Dan benda tu everyday. Mengajar kelas banyak sangat skrin. Sampai mata saya dah silau dia terlalu tinggi. So nak menghadap skrin kena pakai spek dah sekarang. Dah tua kan. Dah pun dekat dah pula taplasnya. Aku tak nampak nak baca. Alright. Okay, so macam mana kita nak tukar perbuatan tadi kepada perkataan bermakna? Alright, teknik translate ni just macam ni je. Macam ni cara dia. Saya tunjukkan cara sikit. Contoh. Contoh anak guna gesture. Apakah gesture yang biasa anak pakai? Ada yang tunjuk mungkin, geleng kepala. Apa lagi? Geleng kepala sebab tak faham. Ada gesture dan bunyi. Gesture. G-S-T-U-R-E. Gesture. Pergerakan tangan lah. Movement. Geleng tu semua gesture lah. Meaningful. Tunjuk. Geleng kepala. Angguk kepala. Apa lagi? Tarik tangan. Itu semua gesture. Alright? Dan tu pun gesture. Okay. Dia tengok kita selalu buat kan. Dia pun buat macam ni. Tangan je lah. Mulut bunyi tak ada. Okay. So gesture. So bila kata anak buat gesture ni, apa yang kita kena translate? So kita kena translate gesture tu kepada perkataan bermakna. Bukan tanya soalan. Kena ingat ni. Bukan tanya soalan. Kita tukar kepada, kita bagi perkataan bermakna related to that gesture. Contoh, bila anak tunjuk. Contoh anak tunjuk something. Dia tunjuk, katalah dia tunjuk cookies. Cookies ke biskut ke tak kisahlah nak panggil apa. Tolak badan suruh bagi dia susu. Okay. So itu adalah gesture. Perbuatan-perbuatan yang dia buat. Tak kisah apa. Tarik tangan, tunjuk. Apa-apa perbuatan dalam bentuk perbuatan tapi dengan syarat dia nak sampaikan message dekat kita. Message dia tu can be dia nak minta sesuatu, dia nak bagi tahu sesuatu, dia nak menyampaikan sesuatu dekat kita, dia nak tanya soalan pun mungkin. Dia buat action macam tu kan, dia tunjuk benda macam tu. Dia buat macam tu. Tunjuk benda. Kan? It's a message tapi dalam bentuk gesture. Kan, katalah dia makan-makan sampai habis, makanan tu dah habis pinggan. Dia tunjuk. Dia buat macam tu. So maksud dia apa? Dah habis, betul tak? Dah habis. Maksud dia dah habis. So teknik translate ni kita tukar di perbuatan. Anak tu buat perbuatan. Tapi kita yang translatekan perbuatan dia tu, kita bagi perkataan yang betul, perkataan yang sesuai untuk situasi tu. Bukan tanya soalan tau. Contoh bukan tanya soalan tu macam mana. Sebab yang ni selalu kenapa saya ulang banyak kali, sebab selalu saya tengok kesalahan yang dibuat oleh parents bila buat teknik translate ni, dia lebih suka bertanya soalan dekat anak tu. Bukannya bagi ayat, tapi bagi perkataan, tapi dia bertanya balik soalan. Contoh, anak tunjuk kan, nak tunjuk benda, kita akan tense ataupun cenderung untuk tanya, nak apa? Nak biskut ke? Kalau let's say dia tunjuk benda biskut tu kan, kita tanya, nak biskut ke? Itu soalan. So saya kata jangan tanya soalan, betul tak? Teknik translate kita tak tanya soalan.
Tapi kita bagi perkataan atau ayat yang kalau anak tu boleh bercakap, apa perkataan tu? Yang tu. Kan? So kalau anak boleh bercakap, kalau anak dah boleh bercakap, dia tunjuk biskut, dia cakap apa? Yang tu yang kita bagi dekat dia. Bukan tanya soalan. Boleh faham tak ni? Maksudnya apa maksud dia? Maksudnya contohlah, kalau anak tunjuk biskut, saya cakap, nak biskut. Adik nak biskut. Tu. Biskut tu. Nak biskut. Tu ayat dia. So, kita bagi apa tu perkataan tu seolah-olah itulah ayat yang nak pakai. Sebab kalau kita tanya, dia tak kena. Kalau kita tanya, dia tak kena. Contoh kalau ada anak tunjuk, kita tanya, nak biskut ke? Itu kita punya ayat. Bukan anak punya ayat. So, teknik translate ni adalah kita bagi ayat ataupun perkataan yang anak tu yang kena sebut sebenarnya benda tu. Okay. So, kalau anak yang buat macam contoh dia tanya soalan ke apa, contoh dia buat dengan muka-muka, memek muka. Kan ada anak macam tu, dia buat gaya. Gaya punya banyak, excellent. Okay. So, dia buat macam ni. Kan? So, kita kena translate this action kepada, mana biskut? Tak ada. Mana biskut? So, kita pergi perkataan tu. Kita bagi apa sebenarnya kalau anak tu boleh cakap, apa ayat dia. Bukan kita tanya. Adik nak tanya ke? Adik nak tanya mama ke? Itu soalan kita. So teknik translate ni kena sebab kenapa saya kata kena buat macam tu, sebab untuk anak yang tengah maksud dia nak sampaikan mesej tapi tak ada verbal, momen tu adalah momen yang sangat penting untuk dia. So bila kita bagi perkataan tu, dia akan dapat dengan lebih mudah. Vocab tu dia akan dapat lebih mudah dan dia akan ingat dengan lebih mudah. Biskut jadi kut je. Tak kisah. Okay, kita just bagi. So kalau anak tak ulang balik masa kita bagi perkataan tu, it's okay. Tak apa. It's okay. Kan? Alright, jangan paksa dia sebut juga time tu, tak perlu. So kata nak biskut adik, adik nak biskut. Biskut tu kan? Nak biskut tu. Kita bagi macam tu. So kalau kata dia boleh cakap, nanti dia boleh cakap dengan kita, nak biskut tu. Itu yang kita nak dia cakap kan? Dia cakap kat kita. So kita bagi siap-siap ayat tu. So kalau kita adik nak biskut tu, kita cakap sekali dan kita tunggu kejap. Tunggu kejap. Dia punya teknik tu adalah kita cakap sekali dan kita tunggu sekejap tengok dekat anak. Nak biskut? Biskut tu? Tunggu kejap. Okay, tunggu kejap tu dengan harapan kod-kod dia nak tiru. Kod-kod. So kalau kata dia tak tiru, kita cakap balik lagi, nak biskut. Dia nak biskut. So maksudnya kita bagi perkataan ataupun ayat, kita tunggu sekejap kod-kod dia nak tiru. So kalau dia tiru dan kita respon, nak biskut, terus bagi. Jangan tunggu lama dah. Walaupun dia cakap tu hanya sekadar kut je bunyi dia. Tak payah penuh pun. Any response, any kind of response, any sounds. Okay. Ataupun kalau kata let's say dia tak ada respon, dia tak sebut, it's okay. Kita yang sebutkan balik benda tu sekali ataupun 2 kali lagi dan bagi. Macam tu. Okay. Ataupun contoh itu kalau dia tunjuk. Kalau dia buat aksi apa lagi? Dia buat apa lagi aksi yang anak buat? Geleng kepala. Geleng kepala. Kita bagi benda dia. Ataupun dia pusing kepala macam ni kan? Tak nak. Kan? So kalau kata dia boleh bercakap, apa ayat atau perkataan yang akan guna masa tu? Tu je. Itu je soalan dia. Kalau anak kita boleh cakap lah apa yang perkataan ataupun dia akan guna masa tu. So kita bagi perkataan tu dekat dia. Contoh dia geleng ataupun dia tolak tangan kita ataupun dia pusing kepala kot lain menandakan tak nak. So kalau kita bagi buah, kata kita bagi apple. Bagi apple ni adik apple. Dia geleng. Tak nak, adik tak nak apple. Kan dia tak nak apple. Okay, habis tu apa? Baru translate dulu dia punya perbuatan tu kepada perkataan bermakna dan lepas tu baru kita sambung nak tanya soalan ke, nak bagi tahu perkataan yang lain ke. Okay. Tak nak. Don't want, tak kisahlah nak pakai bahasa apa. Kalau anak tu tolak, dia tak nak nasi ni, tak nak. Nak ni ke? Contohlah. Kan. Okay. Okay, so maksudnya kena banyak. Translate ni dia bukan kerja sekali. Bukan.
kena berkali-kali, banyak kali. Tapi every time anak tu cuba nak sampaikan message dekat kita, every time kita kena translate that message, perbuatan ke apa ke kepada perkataan bermakna ataupun ayat. Tapi jangan terlalu panjang sebab anak tu masih belum boleh bercakap. Sama juga. Okay, itu tadi perbuatan. Okay, kalau anak tolak kita, dia tak tarik tangan, dia tolak nak susu, dia tolak belakang kita. Macam tu tolak. Kan? Tolak. Nak pergi sana, message dia apa? Dia ajak kita pergi sana, betul tak? Dia ajak kita pergi somewhere. So kalau dia boleh bercakap, apa perkataan dia akan guna masa dia tolak kita tu? Apa perkataan ataupun ayat yang dia akan guna masa dia buat perbuatan tu? Kita tolong translate dulu. Kita tolong bagi dulu message tu dalam bentuk verbal untuk dia dapat, oh inilah perkataan dia nak kena cakap nanti bila dah boleh cakap. So kita nak bagi dulu. Penuhkan dulu dia punya dalam otak dia ni perkataan-perkataan dia. So kalau anak tarik tangan, jangan tanya adik nak apa. Kalau anak tu belum boleh bercakap, definitely dia tak boleh jawab soalan kita, betul tak? Kalau anak tu tarik tangan, kita tahu dia tarik tangan, dia nak something. Kan? So, maksudnya kita janganlah tanya adik nak apa. Adik nak apa, dia tak jawab. Dia takkan boleh jawab. Okay? So apa yang kita nak buat, kita translate dia, action dia tadi tu kepada perkataan bermakna. So apa? Yes, thank you Puan Ida. Jom. Dia tarik tangan. Jom. Nak pergi sana. Jom. Cakap je macam tu. Jom. Lepas tu mungkin sampai dekat susu. Nak susu. Adik nak susu. Kan? Dia macam mama buat susu. Dia nak mama buat susu or something. So boleh juga kalau cakap nak susu tadi tu. Kan? Jom. So maksudnya jom. Dia nak susu. Ni dia nak susu. Stop jap. Bagi dia chance untuk in case dia nak tiru. In case. Tapi kalau dia tak tiru dalam 10 second ke paling lama. Dan dia nak susu. Mama buat susu. Okay, mama buat susu. Mama buat susu. Tunjuk kat dia. Something tak boleh ajak dia buat susu ke apa, teruskanlah. Continue lah anda punya conversation. Tapi always translate dia punya perbuatan dan message dia cuba nak sampaikan tu kepada perkataan bermakna. Sama juga kalau anak tadi keluarkan bunyi. Ataupun bahasa alien yang kita tak faham. Yang bukan perkataan tapi dikeluarkan bunyi ataupun bunyilah bahasa macam bahasa alien tu. It's a sound. Macam bercakap. Tapi tak ada makna. So sama jugalah kita buat. Contoh kalau anak yang bahasa alien dia datang bawa kat kita something. Kan dia pegang, dia tunjuk kat kita. Dia cerita pasal benda tu. So maksudnya dia tengah nak sampaikan message. Dia nak sampaikan message kat kita tentang benda tu. So kalau dia boleh bercakap, apa perkataan yang dia akan cakap masa tu? So kita bagi benda tu. Bukan tanya. Jangan tanya kalau anak alien datang kat kita beralien-alien. Kan? Jangan tanya dia cakap apa. Mama tak faham. Ada cakap apa. Mama tak faham ni. Dia cakap apa. Ada nak cerita apa. Langsung tak membantu. Langsung tak membantu untuk bagi vocab. So kalau untuk anak yang macam tu, kita tanya soalan tak membantu langsung. So jangan tanya soalan. Tak perlu tanya. So apa nak kena buat? Buat teknik translate ni. So apa teknik translate ni? Teka je lah rasa-rasanya apa yang berkaitan dengan situasi tu. Yang rasa-rasanya sesuai. Rasa-rasanya. Sebab dia pun tak ada idea dia kena cakap apa. Apa yang kita bagi itulah yang dia dapat. Sebenarnya. Okay? Dia nak cerita tapi dia tak ada perkataan ataupun tak ada ayat apa nak cerita tu. Tapi nak juga cerita. Intention niat di hati nak cerita juga. So dia pun tak tahu apa ayat yang betul. So, kita bagi je lah ayat yang berkaitan dengan situasi tu yang kita rasa, kenalah dengan situasi tu. Kalau nanti dia nak cerita pasal benda yang dia pegang tu, kereta ke apa tu. Kan? Nak main car ni. Ada car. Ada car. So, kalau kata let's say dia datang suatu hari, dia dah boleh bercakap, dia datang dekat kita, dia tunjuk car, kereta, dia boleh cakap dekat kita, ada car. Kan betul? Maksudnya kenalah dengan situasi tu. Dia macam tu. Sebab kita pun tak tahu anak kita nak cerita pasal apa. So just bagi je yang sesuai pada masa tu, yang kena dengan apa yang tengah terjadi. Tengah ditunjuk, tengah dipegang, tengah ditengok, tengah dilihat oleh anak kita pada masa tu. Contoh,
Dia tunjuk tempat jauh. Tunjuk kan. Ni macam tu kan. Dia tunjuk. Kita pun macam apa benda lah yang dia cuba tunjuk jauh sangat kat sana tu. Kita pun tak tahu apa yang jadi. Dan kita tak tahu. Kan kita pun tak sure. Tapi kalau tanya soalan kan tak membantu. Apa dia ada kat sana adik? Apa dia ada cerita apa? Mama tak faham ni. Dia tak membantu anak untuk develop vocab. So apa nak kena buat? Translate the action yang duk cerita benda kat sana tu kepada perkataan bermakna. Contoh dia, kat sana ke? Kat sana. Nak tengok kat sana. Jom kita tengok sana. Jom kita tengok. So kita bagi vocab apa-apa benda yang sepatutnya dia cakap pada masa tu. So kalau nanti in case benda tu happen again, that situation happen, anak tu okay dia ada idea apa perkataan dia nak pakai kat kita pada masa tu yang membuatkan kita boleh faham dia. Okay. So kita akan ada tendensi yang sangat tinggi untuk bertanya, especially kalau anak tu alien. Cakap apa? Dia cerita apa? Beritahu apa? Kan? Yang ni ke? Yang ni ke? So itu soalan. Soalan tak membantu untuk anak develop vocab. Tapi ingat anak yang pakai gesture, kan anak yang banyak alien, dia boleh communicate, dia cuba menyampaikan message tapi dia tak ada perkataan verbal. So tugas kita nak bagi perkataan tu dekat dia. So dia kena tahu pula perkataan apa, situasi yang macam mana. Situasi macam ni apa ayat dia, apa perkataan dia, situasi macam ni macam mana. So bila that situation happen, dan anak tu pun tengah ada intention membara-membara, kan nak bagi tahu kita. So that the best time untuk kita bagi vocab dekat dia sebab dia akan dapat dengan lebih mudah. Because benda tu related dengan diri dia. Macam kita lah, kita tengah nak tahu, kita tengah nak sampaikan dekat orang Jepun ni pasal nak beli barang ni kan, tunjuk-tunjuk ni kan. Tiba-tiba orang Jepun tu bagi perkataan pada masa tu, mesti kita ingat dengan cepat. Sebab dia sangat berkait rapat dengan diri kita. Sama juga dengan kita. Kalau dia cuba nak menyampaikan message, satu-satu message masa tu, kan, kalau kita bagi vocab yang kena on time pada masa tu, dan vocab tu akan lebih senang untuk anak tu ingat. Tapi kena banyak kali lah. Bukanlah sekali buat terus dapat. Kena always, every time anak ada message yang cuba nak sampaikan perbuatan ke bunyi ke bahasa alien, translate. Tapi kena ingat ayat tu jangan panjang sangat. Bila kita translate, jangan bagi ayat panjang. Walaupun kalau anak yang bahasa alien ni kadang-kadang panjang berjela alien dia. Kan dia punya alien tu berjela-jela lah cerita dia. Tapi kita yang translate jangan bagi berjela-jela sebab dia tak akan boleh pick up kalau terlalu panjang. So let's say dia cerita pasal benda dia pegang, ya aku sama seperti ni. Berjela-jela kan. So kita bagi balik, adakah? Adik adakah? Cantik kau. Bagi pendek je. Jangan, adakah lah. Betul-betul adakah ni. Ada tayar dia. Pusing kan. Tayar kau adik kalau merah lah. Cantik lah. Dia tak akan boleh pick up banyak, too much. Bagi 1-2 perkataan cukup. 1-2 perkataan cukup. Ayat 1-2 perkataan dah cukup lah. Jangan sampai 4-5 tu terlalu panjang. Alright? Saya nak betulkan cakap anak selalu, kalau kita bagi apa-apa, dia cakap sama-sama. Bukan terima kasih. Dia tengah confuse lagi tu. Dia tengah confuse. Okey je. Bukanlah okey. Maksudnya keep bagi tahu dia. Kan? Kalau macam tu, modelkan. Dia macam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih sama-sama. Memang confusing. Sebab kita yang cakap kat dia, kita yang cakap balik. Kita cakap terima kasih. Lepas tu bila anak cakap terima kasih, kita cakap sama-sama. Dan anak pun tiru juga sama-sama. End up dia pun tak tahu mana satu nak pakai terima kasih, mana satu nak pakai sama-sama. So dia tengok kita, kenapa kita cakap benda tu dua-dua. Padahal satu terima kasih tu untuk ajar dia. Sama-sama tu sebagai jawapan. Kan? So maksudnya, dia the best adalah kita buat role play. The best. Kalau ada orang lain, itu lagi best. Contohnya, ayah bagi, maksudnya ayah bagi barang dekat dia. Okay. Dan kita jadi tukang model ke anak. Cakap, terima kasih ayah. Kan kita tolong cakap macam ada bisikan dekat tepi anak tu. Terima kasih ayah. So bila anak tu cakap, terima kasih. So ayah jawab, sama-sama. That's it. Sampai situ je. So dia nampak role play. Kita sebagai pembantu dan ada orang jawab. So yang tu dia akan lebih nampak.
Kalau kata kita cakap, dia bagi barang kat kita cakap terima kasih. Lepas tu, kan? Kita cakap terima kasih. Lepas tu anak cakap terima kasih. Kita cakap lagi sama-sama. Dia pun tak tahu mana satu sebenarnya siapa cakap apa. Sebab semua orang semua yang kita cakap. Kita yang cakap terima kasih, kita juga cakap sama-sama. Tu yang happen kalau seorang lah. Tapi dia take time sikit lah untuk faham. It's okay. Alright? 2 tahun 2 bulan banyak vocab, tapi kalau tanya soalan dia ulang semula. So kalau macam tu, maksudnya dia tak faham soalan tu apa. Soalan tu nak jawab apa. Okay? Kalau anak ulang balik soalan yang kita tanya, itu bermakna selalunya anak tu tak faham soalan tu. Dia tak tahu pun nak jawab apa because dia tak faham soalan tu. Mungkin ada vocab dekat dalam perkataan dekat soalan tu yang dia tak faham pun maksud dia apa. Dia tak faham. Mungkin ni kat mana? Mana tu maksud dia apa? Apa tu maksud dia apa? Siapa maksud dia apa? So, dia mungkin tak faham soalan tu berkaitan dengan apa. Dan kalau macam tu, ajar je lah jawapan dia apa. Bagi dia jawapan. Kalau kita tanya kasut kat mana? Dia jawab kasut kat mana? Kita bagi jawapan tu kasut kat luar. Kasut kat luar. Maksud kita nak bagi dia faham mana tu related to the place. Kita tolonglah jawabkan dan tunjukkan the real time masa tu apa. What does it mean? Kan tu kalau ada orang lain, that's why saya kata kalau ada 2 orang lebih senang sebenarnya bila kita nak ajar anak. Sebab kita boleh buat role play. Kan orang seorang tukang bagi perkataan ataupun perkataan apa anak-anak kita cakap, seorang tukang respon. So anak akan nampak benda tu dengan lebih clear. Apa akan jadi kalau dia cakap benda ni, apa respon orang. Kalau dia buat benda ni, apa respon orang. Dia akan dapat dengan lebih jelas. Cuma kalau kita seorang-seorang dengan anak, boleh kita nak demo macam tu, tapi kadang-kadang itu yang lah jadi anak akan confuse mana satu sebenarnya dia nak kena cakap. Sebab kita cakap benda tu, jadi kita cakap juga benda ni. Dua-dua benda kita cakap. Dua-dua benda kita bagi dekat dia. So bagi untuk anak tu, mana satu aku nak kena cakap ni. Macam tu. Okay, so either way pun boleh. Sebenarnya dah kalau tak ada orang lain kita jaga, terpaksalah buat macam tu. Tapi kalau ada ayah, ada orang lain yang boleh bantu, buat role play. Okay. Anak 2 tahun 6 boleh blow, boleh lompat tapi tak boleh cakap. Panggil ibu pun tak boleh. Sebab blow dengan lompat bukan terapi untuk anak bercakap. Okay. Belajar, ajar tiup tak ada kaitan dengan bercakap sebenarnya. Sebab sepatutnya kebolehan bercakap lebih awal berbanding tiup. So kalau meniup adalah skill yang perlu untuk budak anak bercakap, mestilah ramai anak yang tak bercakap pada usia 1 tahun ataupun setahun setengah. Sebab meniup, budak boleh meniup biasanya 2 tahun lebih. Tapi bercakap, setahun lebih dah boleh bercakap. So that's why saya kata meniup bukan kemahiran yang perlu ada untuk anak bercakap. So kalau anak boleh tiup tidak menjanjikan dia boleh bercakap, dan anak yang tak boleh tiup tidak semestinya tak boleh bercakap. Okay, so that's why kalau orang kata kalau anak tak cakap ajalah tiup, it's wrong. Sebab koordinasi dia totally different. Okay, fungsi dia pun totally different. Dia sama macam, okay, kalau kita kata anak meniup dan bercakap ni sama macam orang yang boleh menjahit dengan melukis. Dua-dua pakai jari, betul tak? Menjahit pakai jari, melukis pun pakai jari. Tapi adakah orang yang pandai menjahit boleh melukis dengan cantik? Adakah orang yang boleh melukis dengan cantik boleh menjahit dengan baik? Dia dua-dua totally koordinasi yang berbeza walaupun dia pakai organ yang sama. Dia sama macam tu. Meniup dan bercakap dua skill yang berbeza. So that's why kita tak boleh cakap anak yang boleh tiup. Kenapa ada masalah anak bercakap juga? It's not the indication. Dia kena tengok benda lain. Meniup dia tak ada dalam skill asas untuk bercakap. Tak ada. Okay. So kalau kata anak tak boleh bercakap, tak perlu ajar untuk tiup. Sangat. Boleh kita ajar untuk tiup for the skill untuk dia meniup. Tapi bukan untuk bercakap. Alright.
Okay, thank you Puan Suraya, Tanya. Anak 2 tahun masih guna satu words. Vocab tak cukup kot tu. Kan? Untuk anak 2 tahun kena ada 50 patah perkataan. Maksudnya 50 perkataan tu sehari atau macam mana? Bukan sehari. Bukan dalam sehari. Okey, 2 tahun minimum 50 perkataan yang dah disebut tapi bukan dalam sehari. Sepanjang hidup dia. Sepanjang hidup dia 2 tahun tu. Yang kita biasa dengar. Sehari mungkinlah dia pakai 10, mungkin dia pakai 20 sehari. Tapi dia mula bercakap, katalah dia start bercakap setahun setengah dah bercakap dah. Tapi ada perkataan yang memang dia keep continue guna. Tapi bila perlulah dia pakai. Tapi adalah 50 perkataan yang biasa dia guna. Dalam tempoh setahun setengah sampai 2 tahun tu. Dia macam tu. Okay, dia bukan dalam satu hari tu 50 tau. Bukan yang biasa dia pakai. Dalam tempoh dia bercakap tu. Alright? Yang biasa kita dengar dia sebut. Kalau anak cakap nak ni dikira satu ke? Nak ni sepatutnya 2. Okay, nak ni kalau let's say dia tunjuk kan. Mama, nak ni, dia tunjuk benda, objek. Nak ni, okay, nak adalah kata minta, ni kata tunjuk. Dia spesifik. Dia nak meminta sesuatu yang spesifik. So maksudnya dia ada 2 maksud kat situ. Okay, dia nak sesuatu benda yang merujuk pada tu. Jadi kalau dia bermaksud 2 maksud dikira sebagai 2 patah perkataan. 2 patah perkataan dia represent 2 maksud. 2 idea. Satu yang pertama, idea dia nak minta sesuatu menggunakan nak. Idea yang kedua adalah specific for that object only. So, dua idea, maksudnya 2 perkataan. Tu cara nak kira 2 perkataan atau tak sebenarnya. Adakah dia represent maksud yang berbeza? Anak kalau ajar bercakap susah nak buka mulut. Tapi sign language cepat dapat. Sebab sign language lebih mudah. Sebab dia hanya pakai pergerakan. Okay, kalau nak bercakap, dia pakai really fine movement dekat sini. Dia macam fine motor antara kita nak angkat tangan dengan menulis. Dia macam tu lah. Satu motor yang besar, satu lagi motor yang halus. Pergerakan otot-otot halus. So otot halus lebih susah berbanding otot yang besar. So that's why anak lebih senang buat perbuatan berbanding nak sebut. Sebab sebut ni dia menggunakan otot-otot halus. Dia macam fine motor skill lah lebih kurang. So that's why nak ajar bercakap tu pun dia ada. Maksud dia take time untuk anak belajar untuk produce sound, sebut perkataan macam mana. Nak belajar koordinasi gerakan lidah, gerakan bibir tu macam mana. Okay, so dia take time. Alright. Salam Puan Zira. Kan comel kan nampak lebih muda kan pakai spek. Perasan. Okay. Anak panggil ayah tapi ibu susah nak sebut. Okay, ni saya nak reveal satu benda. Sebab ramai yang cakap anak susah sangat nak sebut ibu. Tapi ayah sebut ibu susah. Okay, so sebenarnya ibu adalah bunyi yang susah. Okay, ada 3 movement ni saya share sikit lah. Sebelum saya endkan the session, saya share sikit dengan anda. Ada 3 movement asas pergerakan mulut kita. Okay, 3 movement asas iaitu buka, A, moncong, U, dengan retract. Round, U, moncong lah. Retract, macam senyum tu. Satu lagi, buka. Okay, A. Okay, tu 3 movement asas. Antara 3 movement ni, movement yang paling senang adalah ni yang paling awal anak dapat. That's why kenapa mama, abah, ayah anak akan dapat cepat berbanding ibu. Sebab movement dia ni movement second level. Second level of movement. Anak akan dapat dulu sebab dia lebih mudah. Bunyi yang melibatkan buka dia akan lebih senang nak buat berbanding bunyi yang ada. Sebab tu anak dapat dulu ayah, abah, mama. Itu cepat. Tapi kalau
ibu. Kan dia akan jadi abu lah, abah lah. Sebab buka tu senang. Abu. Sebab dua-dua movement ni adalah susah. Lebih susah. Okay. So, mami, kan mami lambat sikit. Kenapa? Sebab dia ada retract ni. Retract ni second level. First level adalah yang buka dulu. Buka rahang tu senang. Okay. Second level, dua ni. Movement retract dan juga rounding. So that's why sebenarnya ajar daddy sebut abah kan. Sebab dia ada D, ada retract ni D. Movement ni lebih susah berbanding abah. Abah just buka je. Abah. That's why kenapa. Okay. Tapi bukanlah bermakna kena tukar semua nama anda semua. Bukan. Jangan tukar. Teruskan je. Tapi nanti anak akan dapat lambat sikit. That's it. Okay. Dia lambat sikit. Nah, kan ibu. Dia keluar abu lah, abah lah, ibu lah, bi lah, suka hati dia lah. Kan sebab nak buat abu, koordinasi tu, ibu tu susah sikit. So, dia dapat lambat sikit. So, kalau anak yang baru start bercakap, dia memang akan lambat lah. Biasanya kalau yang tak lambat bercakap pun, kan, kalau yang tak ada delay pun, ibu tu tepat kadang dekat 2 tahun. Baru betul. Dekat-dekat 2 tahun. So, kalau setahun lebih, ibu tak betul. Tapi panggil abah, ibu tak ada. Tak payahlah susah hati sangat. Kan tak sayang ibu ke, panggil abah je. Padahal anak tu tak reti nak sebut. Kakak, kan. Kakak senang sebab buka. Kakak. Movement dia. Bunda sebab ada muncung bu. Bunda. Dah cakap bu, bukan cakap bu. Bun pula tu. Bun. Muncung and retract. Bun. Bunda. Kan? Muncung, retract, open. 3 movement tau bunda. Susah tau movement. Muncung, dah. 3 movement. Movement yang susah pula tu. So mungkin dia akan dapat dah je dulu. Sebelum bunda. Tapi tak apa. Okey je. Kenapa tiba-tiba ada topi pula kat sini ni? Kan? Ada orang bagi topi. Tiba-tiba muncul. Terkejut saya. Abu kan. Abu sebab dulu. Dia akan mula dengan lebih mudah untuk movement mulut dia. Abu. Starting dengan sebenarnya mudah. Alright. Berapa usia sepatutnya yang sebut ibu tu terpulang. Ada anak setahun lebih dah boleh sebut. Ada anak kena dekat 2 tahun baru betul. Tapi biasanya dia orang cuba sebut tapi sebutan tu salah. Walaupun setahun lebih tu dia cuba sebut tapi sebutan dia salah. Ibu tak jadi ibu, jadi abu lah, bu saja. Abu, abah. Tapi dia refer kepada kita tu okey lah walaupun sebutan salah. Almost 2 years old lah kadang-kadang tu baru dapat betul-betul sebutan ibu. Right? Dah. Yelah, dah. Senang. Itu pasal movement lah. Dia ada banyak movement. Hari tu saya ada ajar movement. Dia ada movement yang buka, retract, moncong and lidah punya movement and sequencing. Dia ada 4 level of movement yang anak kena master, yang anak kena terror untuk membolehkan dia bercakap dengan jelas. 4 level of movement. Yang tadi tu level pertama, level kedua yang saya cerita tu. Right? Umi pun lambat lah sebab ada U, I. Lambat sikit. Lambat sikit berbanding yang tapi bila anak akan dapat sebut tu bergantung kepada anak masing-masing. Dia tak sama. Tapi usually dekat-dekat 2 tahun sepatutnya dia dapat. 2 tahun ke atas sepatutnya dah ada that movement tu dah ada. Sepatutnya dah ada. So kalau 2 tahun ke atas masih lagi tak boleh buat that movement, tu memang nak kena ajar. Tapi kalau 2 tahun ke bawah, UI tu sometimes susah sikit bila dia disekalikan. UI, umi, ibu, kan dia sekali tu susah sikit. Tapi kalau kita campur dengan bunyi dia akan lebih mudah. Panggil sayang. Sayang. Ayang. Senang. Ayang. Kan senang. Buka je mulut. Okay.
Betul ke trampolin atau melompat membantu anak bercakap? Cikgu Taska. Saya cek. Kita tengok kenapalah ajar dia melompat. Tapi melompat bukan untuk bercakap tau. Melompat bukan untuk ajar anak bercakap. Dia bukan direct. Oh, ajar anak lompat nanti boleh cakap lah. Kenapa? Longgarkan ni. Sebab ada cakap, ada cakap kena lompat untuk melonggarkan dia punya organ-organ ni. Macam mana nak bagi longgar? Ketat ke apa? Skru ketat. Kalau dia boleh makan, gerak, tak adalah ketat tu tak? It's just the koordinasi. Tapi untuk yang belajar yang melompat, dia kena tengok tahu. Latihan melompat, ini biasanya dia buat untuk anak-anak yang ada masalah masalah sensori. Kalau anak tak ada masalah sensori, kan, tak payah ajar lompat tu pun tak apa. Sebab lompat bukan untuk bercakap. Tapi biasa-biasa occupational therapist biasa buat melompat tu untuk dia merangsang dia punya deria, especially bagi anak yang ada isu ataupun masalah sensori. So anak yang ada masalah sensori selalu akan ada masalah fokus. So that's why occupational therapy dia buat macam melompat, aktiviti fizikal. Bukan lompat je, banyak aktiviti fizikal. Melompat tu salah satu daripada sejuta aktiviti. Macam tu kan. Punyalah kan. Salah satu daripada sejuta aktiviti untuk merangsang sensori anak. Untuk anak-anak yang ada masalah sensori. So bila anak sensori dirangsang dengan baik, yang ada masalah tadi ni, dia akan membuatkan anak tu jadi lebih fokus dan ada tumpuan. So bila ada tumpuan, dia boleh belajar vocab dan boleh bercakap. So nak rangsang apa? Sebenarnya nak bagi anak tu ada awareness dan ada tumpuan. Itu fungsi dia. Tapi kalau anak dah ada tumpuan, dah boleh fokus, boleh respon dengan kita, yang ni tak payah dah lompat-lompat. Kena ajar vocab dan kena identify apakah sebab dia tak bercakap lagi tu. Alright? Tok Puan yang bertanya tentang melompat tadi. So bukan melompat ni bukan untuk ajar bercakap. Tetapi untuk merangsang anak tu supaya dapatkan balik sensory processing, pemprosesan deria yang bagus supaya anak tadi ni jadi lebih fokus, lebih functioning semua benda tu. Okay. So tu fungsi je permainan-permainan, yes, macam gym ball, trampolin, semua tu untuk merangsang balik sensory anak. Because sensory ini diperlukan untuk anak tu tadi boleh fokus. Alright, macam mana nak tahu? Kena jumpa occupational therapist. Macam mana nak tahu tentang isu sensori? Ini kena jumpa ataupun kena check dengan occupational therapist. Yes, brushing pun sama. Dia bukan untuk directly nak bagi anak tu bercakap, tapi kita nak merangsang balik deria supaya anak tu dia aware of sekeliling dia. So bila dia aware, itulah nama dia attention. Okay, dia aware of what happens sekeliling dia, dia aware ada orang bercakap, dia aware yang orang tengah connect dengan dia, dia aware kita tengah bercakap dengan dia, dia sedar yang kita bagi perkataan, kita sedar yang kita tengah tunjuk something, then dia akan start learning. Learning apa? Learning untuk faham perkataan, learning untuk faham gesture, learning untuk faham what happen dekat sekeliling dia. So bila dia belajar start faham, dia datanglah, dia belajar vocab, dia belajar bahasa, dia belajar perkataan, dia faham perkataan, dan nanti barulah datang bercakap tu. Tu fungsi dia. Okay? Itu bukan simply semua anak-anak kau tak bercakap kena lompat. Bukan. Dia ada sebab dia kenapa lompat tu. Dan dia kena ada teknik yang betul untuk ajar melompat. Bukan sekadar lompat-lompat tak tentu hala, bukan. Bukan saja-saja lompat, bukan, ada teknik. Yang tu kena belajar dengan occupational therapist. Okay, dia ada teknik, dia lompat tu pun ada teknik. Sebab kita nak ajar certain skill semasa melompat. Kita nak dapatkan skill tertentu semasa melompat. So kita yang berperanan untuk shape lompatan tu macam mana, melompat macam mana untuk kita dapat certain skill yang kita nak develop. Dia bukannya melompat saja-saja, tak ada guidance, bukan. Dia tak membantu pun. Alright, so that's why kalau orang kata, ni tak cakap lagi ni, suruh dia lagi buat lompat-lompat semua tu. Kalau melompat tanpa kita ada ilmu lompat macam mana, untuk apa, dan dia tak akan membantu anak tu. So that's why kita pun kena tahulah lompat untuk apa. Alright. Gelingan peledo. Makan kuih-kuih melekit. Boleh je. Okay, sebab yang penting kita nak bagi rangsangan. Tak semestinya melekit tu kena gam. Kan?
Okay, so kalau nak tahu anak ada isu sensori ke tak, yang ni kena consult dengan occupational therapist lah. Untuk diorang check. Alright. Okay. So, sebelum saya mengakhiri sesi saya hari ni, nak juga promote kan. Bukan nak promote, nak bagi tahu. Kod-kod lah dia nak tak tahu lagi kan, nak bagi tahu. Untuk bulan 9 ni, kan, kita ada promo, ada 40 keping kad untuk anda ajar vocab lah, kata kerja, kata nama. Ni flashcard yang kita, yang ni yang sebenarnya saya dan tim buat sendiri tau. Ni bukan kita custom kan kad ni, yang memang kita buat sendiri, ada 40 keping. Kan dia boleh ajar bercerita, boleh ajar perkataan single, buang sampah, ni pergi klinik, pergi apa, simpan mainan ke apalah. Okay, so kita ada promosi 40 keping kad ni dan juga jadual ni, jadual aktiviti. Okay, jadual aktiviti. So nak buat apa hari Isnin, buat apa hari Rabu, buat apa hari Khamis, buat apa di idea. Alright, so dengan jadual aktiviti ni RM9.90 sahaja. Kan yang ni RM75 tau harga asal dia. Ni RM49. Alright, so total dia sebenarnya RM49 campurlah dengan RM79. Saya tak tahu berapa, RM100 lebih lah. Okay, so untuk dua ni sebenarnya harga asal dia RM100 lebih. Tapi untuk promo ni RM9.90 je. RM9.90 dengan syarat. Okay. Dengan syarat anda dapatkan buku vocab ni. Alright. Dengan syarat dapatkan buku vocab ni. Ni saya tulis tau. Ni saya tulis. Dalam ni ada teknik step by step macam mana nak ajar vocab dalam everyday. Ada 9 kategori vocab. 10 kategori vocab. So ada dalam ni. Dan kalau malas nak baca, ada QR code yang anda boleh scan dan tonton je lah video. Macam ni. So kalau malas nak baca, scan, tengoklah video teknik yang saya ajar macam tu. Alright. So untuk dapatkan yang 3 ni, sebab total 3 barang ni 300 lebih tau. 3 barang ni 300 lebih kalau harga biasa. So untuk bulan 9 ni kita punya promo untuk 3 barang ni hanyalah 100 something, 130 macam tu lah. Alright, RM130. Okay. Dah termasuk postage. So boleh klik link pada yang diberikan. Okay, bagi yang di TikTok boleh klik pada bio code tim tim saya. Saya tahu dia orang tak link kat mana. Kat bio code. Kat bio code. Nanti atau minta tim saya bagi link nanti. Alright. Kat TikTok. So dekat kalau dekat di F ni, di F. Alright. So kita boleh ni. Boleh klik pada link yang diberikan lah. Alright. Untuk dapatkan promo ni. Seminar. Tim saya dah jawab. Okay. Okay. Itu sahaja untuk hari ni. Thank you so much untuk perhatian anda. Dan hopefully anda dapat something daripada teknik yang saya sharekan hari ni. Dan cuba buat dengan anak. Alright. So kita jumpa lagi. Esok tak ada. Esok saya ada kelas dengan coaching punya student coaching esok. Saya dah start coaching tau, 6 month punya coaching. So esok saya ada student coaching. Kelas dengan diorang. So tak ada live lah esok. Alright, so kita jumpa lagi hari-hari lain lah. Alright. Kalau post ke Sarawak pun sama. Maksudnya free postage untuk Malaysia. Malaysia ni maksudnya Semenanjung dengan Sabah Sarawak lah. Untuk Malaysia. Free postage. Tapi kalau overseas Brunei ke Indonesia, yang tu ada postage lah. Sebab postage dia mahal. Alright. Saya duduk area mana? Saya duduk area Klang Valley. Gitu. Klang Valley. Saya punya akademi dekat Bangi. Bandar Baru Bangi. Section 15 kat Bangi Gateway. Saya punya akademi kat situ lah. Alright. So, kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.